Nama saya Sufian bin Sabli, diam di Telaga Air lah. Okey, berumur 48 tahun, mempunyai 2 orang anak lah. Okey, dan sekarang berkecimpung dalam bidang ekoturism lah. Selain daripada kedai makan, boat, trip ke Satang, cruise untuk wetland dan juga floating house yang kita buat ada sekarang lah. Sebelum tu saya bekerja di Jabatan Kerajaan untuk 8 tahun. Lepasnya di syarikat minyak dan gas negara di Petronas selama 16 tahun. Dan for the last 4 months, I decided to quit dan berkecimpung dalam ekotourism di Telaga Air. Bagi saya, lifelong learning you akan stop bila you sit ready dengan berubah, you sit ready nak mencuba sesuatu yang baru. Ya, pandangan kami berkenaan dengan lifelong learning. Bermaknanya, you mencuba explore benda yang baru, menyertai bidang-bidang baru, belajar benda-benda baru, berkawan dengan orang-orang baru dan you keluar daripada comfort zone you sendiri. Satu benda yang saya nak keluar daripada zone yang saya dah ceburi lebih daripada 20 lebih tahun. Pertamanya, saya nak stretch my ability. Jadi saya nak mencuba satu yang baru dan saya nak mencari benda yang mencabar diri saya sendiri dan saya enjoy memberi keputusan. Istilah kebanggaan besar, saya si pandai nak menjawab. Tetapi saya teramat teruja apabila saya melihat rakan-rakan yang bersama dengan saya ataupun rakan-rakan yang bantu saya untuk daknya berkemampuan untuk berbelanja. Saya berbelanja, yang berbeli barang anak-anaknya. Walaupun punya nampak remeh, tapi bagi saya satu kepuasan yang cik dapat digambarkan dengan wang ringgit lah. Saya membantu kata orang menambah baik kehidupan orang lain. Ya, satu kepuasan, satu kejayaan yang saya dah skala yang untuk saya huraikan dalam bentuk kata-kata lah. Cabaran kita ialah kita nak mencari orang yang kata orang disiplinnya tinggi. Okey, pengurusan masanya cukup, okey, mutu kerjanya berkualiti sebab kita terlibat dengan servis industri. Sebab kita berhadapan dengan tetamu, guest, pelancong. Jadi kita mencari seorang yang kata orang satunya kompeten dari segi percakapan. Bukan berkenaan memberitahu tentang ekotourism tapi boleh menambah nilai ke atas servis yang kita ada. Kedua, kita nak cari orang yang mechanically competent, yang tahu berkenaan dengan enjin, dari segi selok belok enjin, okey, dari segi kerosakan enjin, itu nombor 2-nya. Yang ketiga ialah kita nak cari orang yang boleh buat marketing untuk kita yang hebatlah, yang boleh bercakap, boleh mengolah ayat yang kata orang boleh menjual produk-produk kita khasnya di Telaga Air. Untuk aktiviti mengelilingi pulau ataupun island hopping, perjalanan kita daripada jati Telaga Air menyusuri kawasan Kuching Wetland, melalui kawasan Kampung Trombol, Kampung Sibol Laut, sehinggalah kita keluar daripada Kuala Sibol Laut pergi ke arah Pulau Burung, di mana kita akan melihat Pulau Burung untuk beberapa masa tertentu. Lepasnya barulah kita pergi mengelilingi Pulau Satang. Dan on the way balik dia kelak, kita akan lalu lagi Pulau Satang kecil dan kita akan lalu Pantai Trombol, Pantai Sibol Laut dan kita sekali lagi menyusuri kawasan Kuching Wetland dan kita berpeluang untuk melihat proboscis monkey, dak boyak dan semuanya dan kita lalu ke kawasan floating house ataupun pontoon house, barulah kita balik ke jeti Telaga Air dan lebih kurang dalam 2 jam ke 2 jam lebih perjalanan. Untuk family boat ride, perjalanan 30 ke 40 minit ya akan menyusuri keseluruhan riverbank, kawasan pesisiran sungai Telaga Air dan Sibol Laut dan juga kawasan Kuching Wetland. Kalau time-nya betul, kita akan berpeluang melihat proboscis monkey, boyak di sekitar pantai Telaga Air dan juga Sibol Laut lah, termasuk Trombol. Kita akan dibawa menyusuri Kampung Sibol Laut sehinggalah ke Kuala Telaga Air ataupun Kuala Sibol Laut. Sampailah kita dapat nanggar pemandangan Pulau Satang, Santubong, Pulau Sempadi, Pantai Trombol. Perjalanan 30-40 minit kita berada di laut. Kalau rezeki kita bagus, kita berpeluang untuk melihat dolphin lah. Dolphin dan juga berkesempatan kalau bertemu dengan sidat nelayan, kita boleh membeli ikan ataupun lobster fresh lah daripada nelayan-nelayan yang berada di Kuala Sibol Laut ataupun Telaga Air. Lepas itu kita patah balik melihat kawasan rumah rakit ataupun pontoon house sebelum kita balik ke jeti.
Untuk trip ke Pulau Satang, perjalanan kita daripada JT Telaga Air ke Pulau Satang mengambil masa tidak lebih daripada 30 minit. Dan sebelum kita sampai ke Pulau Satang, kita akan melalui Pulau Burung untuk melihat burung-burung laut yang berada di Pulau Burung. Barulah kita landing ke Pulau Satang dan kita akan berada di Pulau Satang daripada pagi sehinggalah pukul 2 petang, di mana pengunjung boleh melakukan snorkeling, melihat koral, beri ikan makan, barbecue di Pulau Satang, berenanglah bersama dengan family dan melihat kawasan penyimpanan telur penyuk sebelum kita balik pada pukul 1.30 ataupun 2 petang, dan kita kena mandi air bersih di Pulau Satang sebelum kita kembali ke jeti. Okey, untuk aktiviti di air, pastikan sebelum menaiki bot untuk mana-mana aktiviti, nak pergi ke pulau ke, nak naik family boat ride ke, nak pergi ke kawasan wetland ke, ataupun nak pergi check in ke floating house, pastikan semua penumpang atau pengunjung menggunakan life jacket. Yang satu keutamaan dan mengumpulkan compliance dengan permit yang kita ada. Okey, kita boleh pasang macam tu. Okey, dan kita tighten lah. Okey. Okey, dan sekiranya kita berada di dalam air untuk snorkeling ataupun snorkeling di pulau lah, pastikan kita slingkannya ke bawah lah, ke bawah dan masuknya ke situ. Okey, untuk dua-dua lah, untuk kedua-duanya. Ini untuk keselamatan kita bila berada di dalam air. Okey. Okey. Dan kena adjust ikut kesesuaian saiz badan kita lah. Okey. Alright. So dengan dah ada tu, kita ready nak di aktiviti air. Okey, untuk ke Pulau Satang mengambil masa dalam 20 ke 25 minit lah. Lebih jaraknya lebih kurang dalam 17 km daripada JT Telaga Air lah. Along the way kita akan lalu beberapa lagi pulau lah. Terutamanya Pulau Burung lah, di mana semua burung-burung laut berkumpul di tempat dia, macam rumahnya lah. Okey, kalau rezeki kita bagus, kita berkesempatan nanggap proboscis monkey, boyak dan kerak di along the river bank lah. Depan kita tu ialah kawasan Kuching Wetland, Kuching Wetland. Okey, let's go. Okey, lebih kurang 9 km ataupun 8 ke 9 km dari Telaga Air, kita dah sampai ke Pulau Burung lah. Kalau kita nak pergi ke Satang Island, Pulau Satang, kita akan lalu Pulau Burung. Dan untuk tidak yang pengunjung nak mula island hopping, musim pulau pun, kita akan lalu Pulau Burung. Maknanya burung-burung yang migrate, yang terbang, singgah di situ lah. Burung-burung laut lah. Kebanyakannya burung-burung laut akan singgah di situ. Dan kita nanggah lah burung yang banyak. Selalunya pagi hari pukul 8, pukul 7 lebih ni dah start keluar lah. Dalam pukul 9 lebih matahari dah naiknya, dah kurang dah sebabnya dah keluar cari makan. Okey, untuk makluman, tu dah Pulau Burung, ya, Pulau Satang kecil, Pulau Satang besar, Pulau Sempadi. Pulau Satang tu salah sebuah dalam taman negara lah, Satang National Park. Yang nak ke Satang Island, ya, ke Pulau Satang, kita ngembaknya ke Pulau Satang. Untuknya kalau yang berminat nak nanggah tempat hatchery center, tempat collection center untuk telur penyuk, tempat yang nyimpan dan dilepaskan di situ lah. Okey, dan untuk kawasan sandy beachnya, tempat penyuk bertelur, pasir-pasir yang putih sebenarnya tempat penyuk bertelur. Okey, so pantainya sip panjang, lainnya semua rocky side lah. Dan cuma untuk snorkeling, kita akan pergi ke satu kawasan di belakang pulau lah untuk kita pergi snorkeling. Kalau kita nanggah, debahnya dah nampak dah coral debah nun. Okey, semua itu air besar. Kita belah nun buat nampak coral lagi. Okey, so next kita akan pergi ke tempat area untuk snorkeling. Bila pergi ke Satang, kita akan ngembak sidak ke beberapa spot untuk snorkeling lah. Snorkeling untuk salah satu, untuk warming up dulu. Tempat warming up untuk snorkeling, sebab nak nanggah coral, kita ngembaknya tempat yang coral sighting lah. Okey. Masa untuk snorkeling depending on the tide, air pasang surut lah, kesesuaiannya. Untuk pergi Pulau Satang, untuk day trip kita pergi pagi
dan balik dalam pukul 2 petang lah. Untuk lifelong learning, saya berpendapat kita jangan selalu berasa selesa dengan apa yang kita ada. Kita kena ready dengan apa-apa yang akan berlaku pada hari mendatang, esok, lusa dan sebagainya. Dari segi kesihatan, dari segi keuangan, dari segi kemampuan kita untuk menghadapi apa-apa cabaran yang akan mendatang, esok, lusa dan pada hari-hari yang mendatang. Pertama, kita jangan beranggapan kita tu dah bagus gila dah. Dan kita kena hormat orang. Wak Ima punya sekda siapa-siapa. Bukannya madah kita bagus, tapi kita kena hormat orang lain. Pertama, hormat tu respect. Yang kita kena respect diri kita pun. Jangan kita mengharapkan orang bantuan selama-lamanya. Kita berusaha dulu dan kita mesti juga kata orang berpegang teguh dengan prinsip kerja kita lah. Integriti kena tinggi. Okey, pengurusan masa kena tinggi. Pengurusan keuangan kena tinggi, disiplin diri pun kena tinggi, dan jangan ambil hak orang lain, jangan kedekut, jangan tamak, okey, jangan dengki dengan orang lain. Dalam kehidupan tu kita kena being bold kata orang, kita kena kata orang berjiwa besar sikit, kita kena kata orang ada harapan yang agak tinggi lah. Kita berusaha untuk mencapai ke tahap ya, munsik berjaya pun sekurang-kurangnya you puas hati sebab you dah mencuba. Sebelum you madah kata orang you dah gagal tanpa mencuba.